hormati kepada tuan kuasa masjid ini, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pengetahuan yang diberikan kepada kita pada hari ini, maka mampulah kita melakukan sesuatu perkara. Tanpa adanya pengetahuan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampunya kita melakukan apa jua. Kerana sedarlah kamu wahai manusia, tidak ada satu perkara pun yang kamu mampu buat kecuali dengan adanya pengetahuan. Tanpa ada pengetahuan, kita tidak akan mampu buat satu apa pun. Kita nak duduk, kita nak bangun, kita nak berdiri, kita nak melihat, nak mendengar, semuanya menggunakan pengetahuan. Maka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Allah lah yang mengajarkan kita. Dan sedarlah kamu bahawa ilmu pengetahuan yang sedia ada kepada kamu itu bukan milik kamu. Dan ilmu pengetahuan yang ada pada kamu itu bukan atas usahanya kamu. Usahalah bagaimanapun kamu untuk menuntut ilmu. Kalau Allah tidak berkehendakkan ilmu pengetahuan itu, kamu tidak akan mampu untuk memilikinya. Tak akan mampu. Belajarlah. Belajar itu usaha kamu untuk mencari ilmu. Tetapi bukan kerana belajar kamu dapat ilmu. Ilmu itu bukan kerana belajarmu. Ilmu itu kerana anugerah Allah Subhanahu wa taala atas usaha kamu belajar. Oleh itu jangan kamu yakin terhadap apa yang kamu lakukan, kerana semuanya telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau ini pun semuanya manusia itu sedar akan perkara ini saja pun sudah mampu menundukkan hati dan jiwa manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada apa daya upaya dia untuk buat apa pun tanpa adanya pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan dengan limpah kurnia dan inayahnya, selalu kita dengar para ustaz suka sebut dengan limpah kurnia dan inayahnya. Apa dia limpah kurnia? Limpah kurnia itu adalah limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan nikmat? Ya, nikmat itu apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang kita boleh ambil manfaat atau tidak dapat manfaatnya untuk kita, semuanya nikmat. Yang kita boleh nampak dengan mata, boleh dengar pakai telinga, itu semua nikmat. Yang boleh kita sentuh dengan tangan, itu semua nikmat. Yang kita boleh tuju kepada satu-satu tempat, itu semua nikmat. Ya, apa saja yang boleh dirasai, apa saja yang boleh disentuh, apa saja boleh dilihat, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nikmat yang kita dapat merasai manfaatnya, ada nikmat kita tak dapat rasa manfaatnya. Namun manusia itu kadang-kala tidak menyadari bahawa setiap nikmat yang Allah beri itu semuanya dapat memberi manfaat, semuanya. Dan kadang-kala kita tidak sedar bahawa telah pun kita merasai nikmat, manfaat daripada nikmat yang Allah beri. Sama ada nikmat itu terus kita miliki, datang kepada kita dan kita rasakan nikmatnya, kita rasakan manfaatnya, ataupun nikmat itu Allah beri kepada yang lain. Yang diberi kepada kita ialah nikmat melihat. Allah beri nikmat itu bukan pada kita, Allah beri nikmat pada orang lain. Ya, contoh kita nakkan kereta tu tapi tak dapat, Allah beri pada orang lain. Nikmat juga untuk kita sebenarnya, iaitu boleh nikmat, boleh tengok. Sepatutnya kamu dapat merasakan nikmat walaupun hanya melihat, tetapi
apabila kamu tidak dapat merasakan nikmat walaupun melihat sekalipun, itulah datangnya rasa iri hati, hasad dengki, rasa marah. Kenapa aku tak dapat macam mana yang aku nak? Ni. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, nikmat Allah itu bukan hanya yang kita dapat manfaat, walaupun ianya bermanfaat untuk orang lain, sebenarnya manfaat juga untuk kita. Ya, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu rasailah kamu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Syekh Abdullah Al-Harar mengatakan, fakullu hadithin dakhala fil wujud minal a'yan wal a'mal minal dzarrah ilal arsh. Apa Syekh Abdullah Al-Harar mengatakan? Dia kata setiap perkara yang baharu itu semuanya adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal a'yan wal a'mal, daripada sekecil-kecil benda, daripada benda-benda, minal a'yan wal a'mal, daripada benda-benda dan daripada perbuatan-perbuatan, minal dzarrah, daripada sekecil-kecil zarah, ilal arsh, sampailah sebesar-besar makhluk yaitu arasy, wa min kulli harakatin, dan daripada setiapnya pergerakan, lil ibad, wa min kulli harakatin lil ibad, daripada setiap perbuatannya para manusia itu, para hamba itu, lil abdi, was-sukun, ataupun diamnya seorang manusia itu, was-sukun wan nawaya, ataupun niat-niat yang ada dalam hatinya, wal khawatir, ataupun lintasan-lintasan yang ada di dalam hati seseorang itu, fahuwa bi khalqillah, semuanya itu adalah nikmat atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu khalqillah, dan setiap ciptaan Allah itu alladhi yanfa'u linnas, yang mana dia memberi manfaat kepada manusia, au lam yanfa, ataupun yang tidak memberi manfaat kepada manusia, fahuwa ni'mah, semuanya itu adalah nikmat. Lianna Allah lupa pula, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, lianna lam yakhluq, sesungguhnya tidak ada, lam yakhluq ahadun siwallah, sesungguhnya tidak adalah yang dapat menciptakan serupa dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, segala-gala yang ada ini semuanya nikmat Allah. Ya, semua lintasan hati yang kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh menghidu, kita boleh merasa, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mana mungkin ada seorang pun yang boleh menafikan apa yang ada di sisinya itu bukan nikmat dari Allah. Siapa boleh nafikan? Walau sekecil zarah pun yang dia dapat rasa, dia bukan nikmat dari Allah. Siapa boleh nafikan? Tak ada siapa boleh nafi. Dan tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, apapun yang terjadi kepada kamu, apa yang kamu mampu buat, itu semua mesti kamu sedar bahawa ianya adalah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana, ma lam yasha lam yakun. Saya sebut, tuan-tuan ikut, boleh? Masya Allah kana, walam yasha Allah lam yakun. Apa yang telah ditetapkan, saya sebut, tuan-tuan ikut. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah terjadi, maka ia akan terjadi. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak terjadi, maka ianya tidak akan terjadi.
Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa maksudnya ini? Syekh Abdullah Al-Harar mengatakan, alladzi la haula wala quwwata illa, dia sebut la haula wala quwwata illa bihil mausuf. Kita sebut selalu la ilaha illa, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita faham dengan la haula wala quwwata illa billah? Yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemah begini pun, la haula wala quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada keupayaan bagi setiap yang baru itu. Semua yang baru, maksudnya selain daripada Allah itu semuanya hadis, perkara yang baru. Setiap perkara yang baru itu sememangnya tidak ada daya dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Maka disebut billah itu dengan Allah, yaitu dimausufkan kepada perkara yang disifatkan. Sifatnya mana? Sifatnya kuwah tadi, kekuatan, daya upaya. Dimausuf, maka digantikan ataupun diletakkan sifatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempunyai kekuatan, Allah lah yang mempunyai daya upaya. Maka la haula wala quwwata illa billah. Dan la haula wala quwwata illa biiznillah. Ya, bukan saja dengan kekuatan Allah, tetapi dengan juga keizinan dari Allah. Maka la haula wala quwwata illa biqudratillah. Bukan saja dengan kekuatannya Allah, bukan saja dengan izinnya Allah, tetapi dengan kehendaknya Allah juga. Ya, kehendak Allah juga. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, bila disebut oleh Syekh Abdullah Al-Harar, dia kata apa? Alladzi la haula wala quwwata illa bihil mausuf wa likulli kamalin yaliku bihi al-munazzah wa min kulli naqsin fi haqqihi. Apa dia kata? La haula wala quwwata illa bihil mausuf. Tidak ada kekuatan melainkan illa bihil mausuf, yang telah disifatkan kepada yang mempunyai kekuatan itu, yaitu Allah. Apakah yang Allah terdaya dalam la haula wala quwwata? Kenapa? Apa yang disebutkan dalam ayat ini? Kekuatan yang mana? Maka Allah mempunyai kekuatan dari sudut bihil mausuf. Tidak seseorang itu dapat meninggalkan kemungkaran sekiranya tidak adanya pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak pelihara seseorang itu daripada melakukan maksiat, maka dia akan melakukan maksiat itu. Dan satu lagi, seseorang itu tidak akan mampu melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sama ada kamu melakukan ketaatan, sedarlah kamu bahawa itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mampu semayang ini semua adalah izin Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Dan ini semua adalah kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bantu. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, walikulli kamalin, dan dialah yang mempunyai daripada setiap kesempurnaan. Wa min kulli, dan dia ini wa min kulli naqsin fi haqqihi, dan maha suci Allah daripada kekurangan pada haknya. Allah itu terhindar, sucinya Allah daripada kekurangan. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, kalau segala-galanya manusia itu mengerti akan perkara ini, sehingga kan Syekh Abdullah Al-Harar mengatakan lagi,
sedarlah kamu bahawa setiap perkara yang kamu lakukan itu semuanya yang kamu lakukan itu adalah nikmat. Yang kamu boleh berjalan, boleh melihat, itu nikmat. Sehingga kan Syekh Abdullah Al-Harar mengatakan, qala Allah Ta'ala, dia kata, Allahu Akbar, Allah, hal min khaliqin ghairullah, daripada surah Al-Fatir ayat 3. Adakah adanya lagi pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal min khaliqin ghairullah, ini Allah tanya. Dan Syekh Abdullah Al-Harar mengatakan di dalam kitabnya, faidha, dia memberi contoh, faidha daraba insanun zujajan bihajarin fakatharuhu fadrabu wal kasru wal inkisaru fahuwa bi khalqillah falaysa lil abdi illa al kasar. Apa dia sebut tuan-tuan? Dia kata, apabila dia ambil contoh, apabila seseorang manusia itu dia baling batu kepada arah cermin sehingga fakasaruhu, sehingga menepati sasaran tu, menepati ke arah cermin itu, fadrabu, maka balingan itu, wal kasru, dan hentaman yang mengenai sasaran itu, fal kasru wal inkisaru, sehinggalah terkenanya kepada cermin dan cermin itu berderai, pecah, fahuwa bi khalqillah, ya, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaisa lil abd, bukan daripada kuasanya hamba itu. Falaisa lil abd illa al kasab, hamba itu hanya berdaya illal kasab, kecuali hanya kasab saja. Apa itu kasab? Kasab itu ialah apabila seseorang itu berkeinginan atau berkehendak untuk melakukan sesuatu. Daya dan upaya kita hanya berkeinginan saja. Teringin, itu saja kuasa yang Allah beri kepada kita. Ya. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan terasa teringin nak semayang, tetapi teringin nak semayang, itu kuasa tuan, itu yang kuasa yang Allah beri. Ada keinginan untuk solat, tetapi yang tuan-tuan boleh bangun, boleh berjalan, ambil wuduk, kemudian daripada ambil wuduk boleh solat berjemaah pula, itu semua bukan kuasa kita. Itu semua adalah kehendak Allah. Kalau kita mahu Allah berkehendak ke atas kita, maka keinginan kita pun mesti sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Allah akan bersama-sama dengan kita. Mengapa kita diizinkan juga oleh Allah untuk melakukan maksiat? Kenapa? Kerana keinginan kita yang teramat sangat untuk melakukan maksiat tersebut. Keinginan. Dan tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, sedarlah kamu, apabila kamu ingin melakukan sesuatu perkara, bila kamu nak melakukan perkara yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia akan uji kamu. Dia akan uji, dia nak lihat sejauh mana tekad kamu untuk melakukan amal tersebut. Ya, maka sedarlah kamu, apabila kamu ingin melakukan ibadah, kamu berhadapan dengan sesuatu masalah untuk melakukan ibadah. Contoh, nak pergi semayang jemaah, tapi start motor sampai depan tu minyak habis pula, maka kena sedar bahawa itu ujian. Allah uji hang nak terus pergi ke tak, ataupun hang nak patah balik rumah. Tu Allah uji tu. Kerana apa? Kerana tidak akan mengakunya beriman seseorang itu selagi tidak diuji oleh Allah. Allah uji. Dan apabila kamu nak melakukan maksiat, Allah beri halangan juga. Tadi kamu nak melakukan ketaatan, Allah beri halangan, itu tanda ujian. Tapi bila kamu nak buat maksiat, Allah beri halangan, itu tandanya isyarat
dari Allah, suruh kamu berputus asa, jangan terus. Tapi contoh dia nak pergi kelab dandut, ya, maka dia keluar rumah tengok tayar pula pancit, dia tak rasa bahawa adanya rasa yang ini semua Allah yang tak bagi pergi, aku nak buat ni benda dosa jadi tak boleh pergi. Tapi dia tak boleh rasa itu, tak dapat rasa, maka tak ada kereta, tak apalah, dia telefon kawan pula. Dah kawan kata tak apa, aku mai ambil. Dia mai ambil pula. Dah mai ambil, yang kawan ni pula sampai dekat ni, Allah terlupa isi minyak habis pula tepi jalan. Allah beri halangan lagi, halang lagi, pun kamu tak sedar lagi bahawa Allah memang tak mau kamu buat perkara itu, tapi kamu masih lagi berkeinginan untuk melakukannya. Maka apalah, hang tengoklah minyak tadi. Dah lalu pula kawan yang lain pula, yang sama-sama memang nak pergi, kebetulan dia lalu, rezeki, dia pun kata rezeki, ya, ada orang nak tumpang, boleh kita pergi tumpang. Dia pun pi kelab dandut, mai depan sekali ada bonza pun kata tak boleh masuk. Tak boleh masuk, tak cukup syarat, tak boleh masuk. Dia pun jadi marah, awak tak boleh masuk pula. Kalau dia rasa halangan itu adalah dari Allah, ya, dari Allah, maka dia akan berputus asa balik, ya. Maka tuan-tuan, bila kamu ingin melakukan maksiat, sudah tentu ada halangan. Ada halangan, sebab dua-duanya ada. Kamu nak buat baik pun ada halangan, kamu nak buat jahat pun ada halangan. Jadi bila kamu melakukan maksiat, zalim tak Allah Subhanahu wa taala mengazab kamu? Zalim tak? Tak zalim sebenarnya. Kerana apa? Kerana bagi orang yang beriman, dia akan sedar bahawa Allah itu sentiasa menghalangnya untuk melakukan perkara itu, tetapi dia tidak sedar, ya. Maka yang ini tuan-tuan, mengapa perkara ini tidak kita sedari? Semuanya berpunca dari hati. Semuanya berpunca dari hati. Kita tak dapat rasa nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala kerana hati. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalaulah kita faham bahawa kita ini hanya kasab saja, iaitu hanya berkeinginan saja. Tuan-tuan hanya teringin saja nak gaul sebab tangan tu gatal. Tapi bila tangan yang sebelah ini dapat garu tangan yang sebelah ini, itu bukan kuasa tuan-tuan dah. Ini nikmat Allah. Allah yang buat. Jadi kalau kita perasan kat situ pun menangis dah kita. Tanpa izin Allah, aku tak mampu menggaru tangan ini. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Ni tuan-tuan dapat keluar dari rumah, dapat datang solat. Ini semua izin Allah, ini semua kurniaan Allah. Dan mestilah kamu rasa bahawa setiap ini nikmat dari Allah. Kalau kamu tidak rasa, kamu juga dianggap kufur. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, berapa ramai orang yang kadang-kadang hari-hari dapat datang ke masjid, tapi ada juga kadang-kala ada hari-harinya dia tak dapat datang, ya. Ada juga hari-hari orang melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi dalam masa dia membuat ketaatan, dia juga menyelang-nyelikan ketaatannya dengan membuat maksiat juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kadang-kala kemungkinan kita tidak menyedari bahawa setiap perkara yang kita buat itu adalah izin dari Allah, dan kita terlupa untuk bersyukur kepadanya. Terlupa. Selangkah yang kita langkah itu bukan daya kita, itu kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selangkahnya kamu perlu bersyukur. Kamu dapat naik motor, kamu patut bersyukur. Kamu dapat angkat kaki dan start motor, kamu patutnya bersyukur. Kalau tak pakai starter, sekarang dah pakai main picit je. Main picit pun tak boleh main niat je, takkan datang. Tangan nak kena jalan juga kena picit. Itu pun nikmat. Kalau itu pun kamu rasa
Ya Allah, aku ni berkeinginan saja untuk picit. Yang datang picit ni Allah izin, alhamdulillah dapat picit lagi. Dah dapat picit, lepas tu nak kena press baru jalan. Tak boleh pakai niatnya. Jalan tak pakai, tak dapat. Kena press. Masa tuan-tuan pulas tu, itu bukan kuasa tuan-tuan dah tu. Itu nikmat Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih, syukur dapat press motor lagi. Jalan. Kalau tuan-tuan hanya keinginan saja, pergi kiri, boleh pergi kiri. Kiri niat dia, kiri. Takkan dapat. Kanan takkan dapat. Mesti bawa badan pergi kiri. Mesti bawa badan pergi kanan. Kalau itulah semua orang faham. Setiap minit dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia merasakan bahawa dia tak ada apa-apa pun. Sehinggalah barulah dia faham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah dia datang, kepada Allah juga sepatutnya dikembalikan. Allah yang berikan kamu kuasa, maka kuasa itu perlulah kamu kembalikan semula kepada Allah. Serupa macam orang main pimpong, ataupun kamu main pimpong tapi kamu main dengan dinding, kamu bantai dinding tu. Apa yang kamu harapkan bila kamu tunggu ni? Apa yang kamu harapkan bila kamu dah lempar bola itu ke dinding? Apa yang kamu harapkan? Dia memantul semula kepada kamu. Maka kamu pukul lagi. Apa yang kamu harapkan lagi? Pantul semula kepada kamu. Begitulah ibaratnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu nikmat dan dia mengharapkan kamu memulangkannya semula. Maka nikmat Allah itu setiap minit dan setiap saat kepada manusia itu, setiap minit, setiap saat. Oleh itu kamu pulangkan ianya kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah. Namun sebelum ini saya pernah menyebut kepada tuan-tuan, apa itu ibadah? Ibadah itu bukan solat saja, bukan zikir saja, bukan zakat saja, bukan puasa saja. Ibadat itu apa saja yang kamu lakukan, semuanya mampu menjadi ibadat kepada Allah. Semua mampu. Sebab apa? Sebab kamu memang mesti menjadikan setiap saat dan setiap minit, setiap apa yang kamu buat itu mestilah bernilai ibadah. Tak boleh bernilai yang lain. Mesti ada nilai ibadah. Dan Al-Imam At-Tabari mengatakan, ibadah itu ialah melakukan sesuatu perkara dengan rasa tunduk, patuh, taat, hina diri, serta merasa dirinya hamba hanya semata-mata kerana Allah, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka perlulah kita mengerti dan menyadari hari ini mengapa kita tidak dapat rasa akan semua benda yang saya katakan tadi. Semuanya berpunca daripada hati ini. Hati ini kemungkinan sudah pun dihinggapi oleh penyakit. Apabila hati itu dihinggapi oleh penyakit, apa akan jadi kepada kita? Jadi sekurang-kurangnya hari ini nak cerita pasal itu, nak cerita pasal hati ini. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau bulan depan kita masih lagi boleh bersama, ya, saya tengok bulan lepas pun saya main juga, bulan ni pun saya main lagi. Kok kalau bulan depan saya main ataupun nak ditetapkan main setiap bulan sekali, eloklah kita buka kitab. Elok kita buka kitab insya-Allah. Maka kita tangguh dulu, ke azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Astagfirullah. Baik, kita sambung sikit ya tuan. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bagaimana seseorang itu ingin merasai bahawa hatinya telah pun dihinggapi oleh penyakit. Macam mana seseorang tu nak tahu bahawa hatinya telah pun dihinggapi oleh penyakit? Mengapa kita perlu tekankan berkenaan dengan hati ini? Kerana baginda Rasulullah SAW menekankan perkara ini. Sehingga Rasulullah menyebut, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Di dalam jasad itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah keseluruhan anggota. Kalau tak baiknya daging itu, maka tak baiklah keseluruhan anggota kamu. Daging itu dinamakan hati. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bagaimana untuk kita mengetahui hati kita itu sedang pun dihinggapi oleh penyakit? Maka perlulah kita mengerti dahulu atau tahu dahulu bagaimanakah keadaannya orang yang memiliki hati yang sehat. Bila kalau ciri yang sehat ni kita tak ada, maka sakitlah kita sebenarnya, ya. Maka perlulah kita tahu bagaimanakah ciri orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Maka saya ingin sebut daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Farid, mengatakan berkenaan dengan tanda-tanda hati yang sehat. Bagi yang nak salin boleh salin. Yang pertama, orang yang hatinya sehat, tandanya ialah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir. Itu tanda hati orang tu sehat.
Tapi kalau mulut ini pemalas untuk berzikir, bukan saja yang dimaksudkan zikir pada mulut saja tuan-tuan, mata pun ada zikir, telinga pun ada zikir, tangan pun ada zikir, kaki pun ada zikir. Zikir akbar bagi seluruh anggota tubuh badan ini. Apa dia zikir paling besar bagi seluruh tubuh badan ini? Zikir paling besar ialah solat. Itulah peringatan paling besar kita kepada Allah, iaitu kita gerakkan seluruh anggota kita ini untuk mengingati Allah. Ini zikrul akbar. Maka zikir itu bukan hanya pada mulut, mata pun boleh berzikir, telinga pun boleh berzikir. Kerana itu guru saya mengatakan, Johani, kalau kamu mau jadi ahli fikir, maka apa yang kamu lihat, fikir. Kalau mau jadi ahli fikirlah. Apa yang kamu lihat, fikir. Apa yang kamu dengar, fikir. Apa yang kamu fikir, fikir. Apa yang kamu faham, fikir. Ini mau jadi ahli fikir. Kalau mau banyak ilmu, ditambahnya ilmu, sama juga. Apa yang kamu lihat, fikirkan sehingga kamu mengetahui. Dapatlah ilmu. Banyak tak ilmu yang kita dapat dari melihat, tuan-tuan? Banyak ya. Apa yang kamu dengar, fikir sehingga ianya menjadi pengetahuan terhadap kamu. Banyak tak perkara yang kita dengar, kita dapat, tuan-tuan? Ilmu yang kita dapat daripada dengar saja. Banyak. Ni yang kita boleh bercakap apa semua ni. Dulu masa kita kecil-kecil, anak-anak sekecil yang kecil-kecil umur setahun, 2 tahun, mana pergi sekolah lagi, macam mana dia boleh cakap bahasa Melayu? Itu kalau anak kita anak Melayu. Tak pelik ke tengok anak orang India boleh cakap Tamil usia 2 tahun. Cuba kita sekarang cakap ataupun belajar bahasa Tamil, tak tergeliat lidah kita. Macam mana anak tu boleh cakap Tamil seusia dia 2 tahun? Macam mana anak orang putih boleh cakap orang putih seusia 2 tahun? Sebab apa? Sebab dia dengar daripada kecil, mak dia, ayah dia, tok dia, jiran-jiran semuanya bercakap dalam bahasa itu. Maka dia dengar dan dia belajar. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka dengan pendengaran pun kita boleh dapat ilmu. Dan guru saya juga mengatakan, itu kalau kamu mau dapat ilmu, mau jadi ahli fikir. Tetapi kalau kamu mau jadi ahli zikir, apa yang kamu lihat, zikir. Apa yang kamu dengar, zikir. Apa yang kamu fikir, zikir. Apa yang kamu faham, zikrun. Apa yang dimaksudkan zikir? Zikir itu mengingati Allah. Apa yang kamu lihat, penglihatan kamu itu boleh mengingatkan kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, setiap yang kita lihat ini semuanya nikmat Allah. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat-nikmat ini? Kenapa Allah buat banyak macam-macam benda Allah buat di hadapan mata kita? Untuk apa? Kerana Allah suruh kita fikir dan Allah nak memperkenalkan dirinya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kat mana pun kamu berpaling, mana pun kamu menoleh, semuanya itu adalah wajahnya Allah. Ya, pasal itu ayat-ayat mutasyabih ni kena takwil. Kalau tidak nanti orang kata wajah Allah tu sama dengan wajah-wajah. Walhal yang disebut wajhullah di sini ialah gambarannya Allah. Gambaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu takjub kepada seseorang itu, takjub kerana apa? Kerana kecantikannya, maka itu adalah sebahagian daripada gambaran kecantikannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang sepatutnya kamu puji, yang kamu sepatut puji Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kamu tengok dia, kamu ingat Allah. Kamu tengok motor, teringat Allah. Sebab apa? Sebab itu juga adalah gambarannya Allah Subhanahu wa taala. Tajallinya Allah, gambarannya Allah. Ya, kena faham sungguh-sungguh bila saya sebut gambaran. Contohlah, kita kan selalu sangat sebut
muka hang macam pak hang, tapi bukannya anak itu bapa dia. Kita tengok anak dia tu mengingatkan kita kepada bapa dia. Kita tengok bapa dia mengingatkan kita kepada bapaknya lagi. Contoh, kita tengok kereta, teringat orang dia. Ini kan semua gambaran, menggambarkan kepada sesuatu yang ingin diingati. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Allah sentiasa memberikan kita peluang untuk mengingati dia. Sebab tak ada satu pun yang kita boleh toleh daripada nikmat Allah. Tolehlah ke mana pun, semuanya gambaran Allah. Kamu pergi ke depan, tengok depan ada lampu, ada tiang, ada tembok, ada lantai. Kamu pergi kiri pula ada rumah, ada macam-macam. Kamu pergi kanan pula pun ada rumah. Pergi tengok toleh belakang ada masjid. Kalau depan kan toleh belakang ada masjid pula. Maka pergilah mana pun kamu memandang, semuanya itu kamu kena. Kalau kamu sedar bahawa ianya semua adalah gambaran bagi Allah, ianya semua akan mengingatkan kamu kepada Allah. Tembok akan mengingatkan kamu kepada Allah, tiang akan mengingatkan kamu kepada Allah. Bila kamu tengok tiang, Allah hebatnya tiang ini. Walaupun orang yang kita tahu orang yang membenanya, tetapi kalau tanpa izin Allah, boleh ke tiang itu tegak dan kukuh begitu? Ni tiang ni boleh tampung ke seberat ini? Tiang ini kalau Allah tak izinkan, takkan mampu. Walhal syarikat bin Laden 80 tahun buat kerja, tak pernah kren jatuh. Tak pernah kren jatuh. Jatuh juga. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka semua itu kamu mesti pandang dan mengingatkan kamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tengok diri kamu pun dah cukup untuk mengingatkan kamu. Kamu tengok tangan ni, awatnya ada garis ni, dah boleh ingatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tengok ni pun dah mampu ingatkan kamu dengan Allah. Tengok ini, tengok ini, tengok ini, tengok ini, apakah lagi kamu tengok keseluruhannya. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka perlulah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sememangnya kita berpeluang setiap saat dan setiap minit untuk mengingati Allah. Disebabkan peringatan Allah itu sangat banyak. Peringatan Allah itu sangat banyak. Setiap minit dan setiap saat Allah memberikan peringatan kepada kita. Tetapi mengapa kita tidak ingat kepada Allah? Inilah yang Allah katakan ujian untuk orang-orang yang beriman, yaitu kita telah pun digoda dan disilap matakan oleh 4 godaan ini. Apa dia? Yang pertama, dunia. Dunia ini mengaburi mata kita, sehingga kan kita tak memandang dia memantul semula kepada Allah. Tetapi kita pandang dia, terseraplah kebesaran dia itu ke dalam hati kita. Yang sepatutnya bila kita tengok kereta ke, yang serap ialah kebesarannya Allah. Walaupun kereta bukan Allah yang cipta, tetapi tak boleh mengatakan manusia itulah yang mencipta kereta. Kerana apa? Mana boleh ada pencipta selain dari Allah. Allah saja yang mencipta. Manusia itu hanya mengubah cipta. Dia ubah besi jadi bentuk, itu aja. Bukan dia buat besi itu, bukan dia yang cipta. Yang mencipta Allah. Dan yang keduanya, kalau tak adalah ilham dari Allah, takkan terbentuk kereta seperti mana yang sekarang. Takkan terbentuknya baju seperti mana yang sekarang. Semuanya ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedarlah. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu apa yang kamu lihat dapat mengingatkan kamu dengan Allah. Oleh itu
Kadang-kala apa yang kamu lihat kamu itu sehingga kamu dapat lupa kepada Allah. Apa dia yang boleh melupakan kamu dengan Allah? Bila kamu melihat dunia itu terkesan di dalam hati kamu, maka lalailah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu lihat manusia itu mampu mengganggu hati kamu untuk mengingati Allah. Sepatutnya bila tengok manusia tu, kalau dia cantik, maka kamu tak tengok cantiknya. Yang kamu lihat ialah Allah, hebatnya ciptaanmu ya Allah. Yang tu. Tapi bila kita mata tengok manusia, Allah cantik, berbekas kat dalam hati. Bila sudah berbekas ke dalam hati, menaikkan nafsu, habis. Jadi sepatutnya ingat, jadi lalai. Yang ketiga, benda yang kita lihat itu sepatutnya mengingatkan kita kepada Allah. Ada lagi yang boleh melalaikan kita. Apa dia? Nafsu yang ada dalam diri kita, melalaikan pandangan kita sehingga pandangan kita tak mampu mengingati Allah. Nafsu, ya. Kadang-kadang kita tengok pokok, sepatutnya kita tengok pokok tu boleh ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bawa fikir. Tapi nafsu ni dia halang. Bila mula-mula kita dah tengok je pokok, kita nak fikir dah. Hebatnya pokok, macam mana dia boleh hijau macam ni? Hebatnya Allah. Baru nak fikir macam tu, nafsu kata, ni lepas ni nak makan. Lepas ni nak makan, tak payah fikir. Dia sekat habis. Dia suruh kita memikirkan kehendaknya, kehendak nafsu itu, sehingga kita tak dapat melihat dan mengingati Allah. Dan apa yang kita lihat tak dapat kita ingatkan Allah. Kerana apa? Kerana syaitan. Syaitan ini menyilapkan mata kita, sehingga kan kita tak dapat mengingati Allah. Habis penglihatan. Bila dah tak boleh melihat, contoh orang buta. Apa, ingat orang buta pun tak kena goda ke? Dia tak buta, dia buta tak pekak pula. Dahlah bila tak pekak, apa yang didengar itu sepatutnya boleh mengingatkan dia dengan Allah. Contoh kamu dengar kicauan-kicauan burung yang merdu, sepatutnya kamu boleh fikir dan mengingati Allah ketika itu. Subhanallah, merdunya bunyi burung ini. Ya. Subhanallah, hebatnya kata-kata nasihat ini. Kamu mengingati Allah dengan apa yang kamu dengar. Ya. Kamu dengar nyanyian, yang kamu puji bukan orang itu. Yang kamu puji ciptaan Allah. Hebatnya ciptaan Allah. Ada orang suara macam katak, ada orang suara macam buluh perindu, lunak suara dia. Itu ciptaan siapa? Allah, bukan kuasa dia. Dia belajarlah vokal tinggi mana pun. Kok kalau Allah bagi batuk sikit, serak juga suaranya. Siti Nurhaliza punya sedap suara pun, dia tak ada kehendak, dia tak ada kuasa nak bagi halang, nak mengekalkan suara dia tu sedap sentiasa. Allah uji sikit ya. Allah bagi sesama sengau lah nyanyian dia. Ya, Allah bagi sesama sengau. Nak sebut kembali, kembali jadinya. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, apa yang kamu dengar sepatutnya boleh mengingatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa goda? Dunia. Siapa goda? Manusia. Siapa goda? Nafsu. Siapa goda? Syaitan. Yang ketiga, apa yang kamu fikir sepatutnya dapat mengingatkan kamu dengan Allah. Maka tuan-tuan, hebatnya fikir ini, sepatutnya tuan-tuan memberikan masa, ya, kalau boleh setiap minit itu berfikir. Berfikir. Bila tuan-tuan mampu berdiri, fikir, macam mana aku boleh berdiri kali ini? Fikir, walaupun sesaat. Aku tak mampu berdiri dengan kuasaku. Ini semua kuasa Allah. Nampak? Dengan fikir kita dapat ingat Allah Subhanahu wa taala. Dapat naik motor, fikir.
Macam manalah aku dapat naik motor ni? Ini semua kuasa Allah, bukan kuasa aku. Jadi fikir kita itu dapat mengingatkan kita dengan Allah. Maka sentiasalah Allah, 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 Allah. Dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa yang kamu faham pun boleh membuatkan kamu mengingati Allah. Apa yang kamu faham sememang dan sepatutnya kamu dapat mengingati Allah. Contoh, bila kamu faham suaranya Siti Nurhaliza itu boleh sedap, bukan kerana kuasanya. Yang menyedapkan suara Siti Nurhaliza ialah peti suaranya. Peti suara itu bukan milik Siti Nurhaliza. Contoh ni, contoh marah pula kat Siti ni. Contoh ya, bukan milik Siti Nurhaliza. Kerana kita faham bahawa peti suara itu milik Allah. Milik Allah. Dan faham kita itu, kita memahamkan itu sehingga kita bawa dia memikirkan Allah. Bawa kita ingat kepada Allah. Jadi tuan-tuan, 4 perkara ni biasa buat tak? Melihat, mendengar, berfikir, memahami. Saya rasa setiap minit dan setiap saat kita melihat, kita mendengar, kita berfikir dan kita memahami sesuatu. Betul tuan-tuan? Jalan saja tuan-tuan dah melihat dah. Jalan je tuan-tuan dah mendengar dah. Kalau tuan-tuan tidak berfikir, macam mana tuan-tuan nak tahu lepas ni nak jalan ke mana? Kalau tak berfikir. Lepas tu kalau tuan-tuan tak faham, kalau nak balik rumah dengan cepat, lebih elok naik motor daripada jalan kaki. Betul? Kalau tak faham benda ini, iaitu tak faham dalam bab kelajuan, dalam bab kemudahan, maka dia tinggalkan motor dia jalan kaki. Allah boleh buat. Allah boleh buat sebab dia tak mau faham. Dia tak mau faham, Allah boleh buat. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalaulah semua orang menyadari perkara ini, maka inilah yang dikatakan bagi seseorang itu apabila dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan sentiasa mengingati Allah. Maka salah satu tanda kepada orang yang hatinya sehat ialah sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila disebut zikir, maka kalau kamu mau mata kamu berzikir, telinga kamu berzikir, akal kamu berzikir, dan hati kamu juga turut berzikir, maka dianjurkan mulut kamu itulah yang berzikir. Mulut kamu itu berzikir supaya didengar oleh telinga. Mulut kamu itu berzikir dan mata kamu itu melihat zikir itu. Macam mana nak tengok zikir? Lah kita sebut la ilaha illallah, kan kita bayangkan ejaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 kan kita bayangkan perkataan tu. Atau tak terbayang pun kita sebut subhanallah, dah terbayang ciptaan Allah. Allahu Akbar, dah terbayang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat itu sebenarnya. Dan tuan-tuan, bila mulut ini berzikir, hati juga akan turut diajak. Namun ada orang mulutnya berzikir tetapi hatinya lalai. Karena itu guru saya mengatakan dalam bab zikir ini, Johani, kalau kamu nak zikir itu, pada mulut itu memberi kesan kepada hatimu. Kalau zikir laju-laju, maka dia punya jumlah kena banyak, barulah hati akan terasa. Maknanya 1000 pun belum cukup lagi, kena nak laju lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, laju. Bila laju, jumlahnya kena banyak, baru boleh terasa. Tapi kalau kamu nak cepat terasa, buatlah dengan perlahan, perlahan walaupun sedikit. Kalau perlahan sikit pun dia akan memberi kesan. Contoh, bila kamu sebut, kalau sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, susah sikit nak rasa, kurang rasa. Tapi kalau kamu sebut la ilaha illallah, nanti rasa. Dan kamu tadabbur, fikir, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah.
Bila kamu sebut begitu saja 2-3 kali pun dah membuatkan mata kamu berair, hati kamu meruntun, tubuh kamu boleh menggeletar. Pasal itu bila kamu menyebutkan zikir, kalau boleh jangan laju-laju, buat perlahan-lahan, fahamkan, barulah ia mendatangkan kesan kepada hatimu, ya. Dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itu tanda orang yang hatinya sehat. Yang kedua, orang yang hatinya sehat, pemiliknya sentiasa aktif. Pemiliknya sentiasa aktif sehingga ia pasrah kepada Allah dan bergantung kepadanya. Apa maksudnya ini? Orang yang hati dia sehat, ya, dia akan sentiasa aktif. Kerana apa? Kerana orang yang hatinya sehat, dia akan sentiasa bergerak, disebabkan dia tidak yakin pergerakannya itu adalah atas kehendak dan kuasanya. Maka kerana itulah dia perlu bergerak. Sekiranya dia teringin untuk bergerak, geraklah. Dia teringin untuk beribadah, maka beribadahlah. Dia teringin untuk solat, maka dia kena solat. Tuan-tuan, sebenarnya fitrah kita, keinginan kita, yang fitrahnya ialah kita ingin mentaati Allah. Sebenarnya kita memang ingin mentaati Allah, itu fitrah kita. Keinginan untuk kita buat baik itu sebenarnya fitrah kita. Cuma tinggal lagi siapa yang membalikkan fitrah kita itu. Dunia, manusia seperti kita, nafsu yang ada dalam diri kita, dan setan. Dialah yang membalikkan fitrah kita itu, sehingga kan kita berkeinginan untuk buat sebaliknya daripada kebaikan. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, orang yang hatinya sehat, dirinya sentiasa aktif. Kerana apa? Kerana dia akan memasrahkan dirinya, menyerahkan dirinya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah kamu, apabila kamu mau tahu bagaimana yang dikatakan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kamu, maka pasanglah keinginan kamu terhadap perkara yang baik. InsyaAllah kamu akan dapat rasakan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Kamu akan dapat rasa kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sememangnya Allah mahukan kamu melakukan kebaikan. Tetapi apabila kamu ingin melakukan maksiat, sebenarnya itu bukan kehendak dan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak ingin kamu buat perkara itu. Allah tak ingin. Cuma tinggal lagu kamu yang berkeinginan untuk melakukan maksiat itu. Allah halang kamu, Allah uji kamu, Allah berikan halangan supaya kamu berputus asa dengan perkara tersebut. Namun kamu tidak menyedari akan isyaratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana hati kamu sakit. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tanda orang hatinya sehat apabila dia aktif. Dia tidak merasakan bahawa pergerakannya, keaktifannya adalah dengan kuasanya. Semuanya atas tanggungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang hatinya sehat, ia rela tubuhnya letih untuk melayani Allah dan hatinya tidak merasa jemu. Ini orang hati sehat. Tapi orang hati tak sehat, 4 rakaat semayang pun dah letih lutut. Nak tambah lagi semayang sunat pun dah malas dah, letih. 2 rakaat nak lepas isyak pun letih. Tapi dia boleh jalan kaki sampai balik rumah, itu lagi letih daripada 2 rakaat yang dia nak buat. Maka tuan-tuan, orang yang hatinya sehat tidak merasa jemu melayani Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya tidak akan ada rasa bosan. Dan yang keempat, orang yang hatinya sehat, pemiliknya rindu untuk melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya sehat, dia takkan melayani dunia, ya? Dia rindu untuk melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hatinya sehat,
jika ia mula melaksanakan solat, sirnalah keinginan dan kesedihannya terhadap dunia. Ya, apabila apa yang disebutkan dengan perkara ini, seseorang yang hatinya sehat, ia merasa senang dan nikmat dalam solatnya, serta merasa sedih untuk mengakhirinya. Ya, orang yang hatinya sehat, dia senang duduk dalam solatnya, sedih bila nak mengakhiri solat itu. Tapi kita lepas semayang terus bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jalan terus. Ya. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka perlulah ada sedikit keinginan. Lepas kamu beri salam, adalah keinginan untuk tambah lagi ibadah. Kamu tahukah sembahyang kamu tu diterima oleh Allah atau tidak? Maka Nabi ajar, sekurang-kurangnya kamu beristighfarlah, pohon ampun dengan Allah atas lintasan-lintasan hati yang ada masa kamu solat. Masa kamu solat tu terlintas, time tu lah nak terlintas, lauk apa nak makan lepas ni. Masa tu lah terlintas, malam ni bola apa. Sebelum solat tak ada terlintas malam ni apa main. Masa solat terlintas. Maka sepatutnya lintasan-lintasan itu tidak patut berada dalam hati orang yang sedang bersolat. Oleh itu beristighfarlah kamu, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya bila kamu melayani lintasan-lintasan yang ada di dalam hati kamu itu, sememangnya ia telah mencacatkan solatmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, buatlah ibadah sunat, iaitu dirikanlah solat sunat selepas solat yang wajib. Kerana solat sunat itu umpama kain perca yang menampal kepada baju-baju yang berlubang-lubang. Ya, maka buatlah, maka berkeinginanlah kamu. Insya-Allah bila kamu ada keinginan, Allah akan berserta dengan kamu. Tapi kena ingat, bila kamu berkeinginan untuk buat baik, memang Allah akan uji kamu. Allah akan uji. Jadi tahanlah ujian tersebut. Kamu kena tahan ujian tersebut. Jangan mengalah, teruskan melakukan. Insya-Allah Allah hanya nak melihat azam kamu dan tekad kamu, itu saja. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang keenam, orang-orang yang hatinya sehat, kekikirannya dalam menggunakan waktu itu untuk mentaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap hartanya. Maksudnya, orang yang hatinya sehat, dia bakhil, dia kedekut untuk berikan masanya untuk dunia ini. Kedekut sungguh. Dia kedekut untuk beri masa untuk melayani manusia. Dia kedekut untuk beri masa untuk melayani nafsunya. Dia kedekut untuk memberikan masa untuk melayani kehendak syaitan. Apa yang dikatakan melayani manusia, iaitu dia melayan kehendak manusia itu. Melayan kehendak manusia itu yang sehinggakan membuatkan dia boleh lupa kepada Allah. Kalau dia melayan kehendak manusia itu yang mengingatkan dia kepada Allah, tu tak apa. Contoh, dia melayan kehendak orang yang miskin, maka dia mencari kekayaan untuk apa? Untuk menampung orang-orang yang susah, membuat kebajikan semula, maka itu tidak mengapa. Tetapi berhati-hatilah juga kamu. Bila kamu menghampiri dunia, Allah akan uji kamu. Sebab dunia itu sememangnya ujian. Permulaan niat kamu baik untuk mencari dunia, tetapi di tengahnya Allah akan menguji kamu. Kerana dunia itu sangat hebat kesannya kepada hati seseorang itu. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita ini menjadi bersih. Dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ingatlah sekali lagi, ya, tidak ada daya dan upayanya kita ini hanya kasab. Falaisa lil 'abdi illal kasab. Tidak ada kemampuannya bagi hamba, seseorang hamba itu hanya kasab, hanya keinginan saja, berkehendak saja untuk melakukan sesuatu, ya. Tetapi apabila kamu dapat melakukan sesuatu, itu bukannya kuasa kamu, itu semuanya kuasa dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian,
Moga-moga apa yang kita dengar pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, supaya kita dapat mengingati Allah setiap minit dan setiap masa, insya-Allah. Jadi ada apa soalan? Ada apa soalan? Saya risau juga sebab benda tu agak tinggi sikit disampaikan. Maka ada soalan? Kalau ada soalan nanti sebelum balik boleh tanya. Tapi kalau boleh tanya sekarang lagi bagus. Ya, bila tanya sekarang manfaatnya untuk semua orang. Ada? Kalau semua nak balik cepat, okeylah. Ya, insya-Allah kita tangguhkan perbicaraan kita pada waktu yang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Apa yang baik itu datang dari Allah, dan apa yang kurang baik datang dari kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan dosa semua ahli keluarga kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami, memelihara kami sejak kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami syukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami pada hari ini ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami pada hari-hari yang sudah ya Allah. Kami syukur kepadamu ya Allah atas nikmat-nikmat yang kau akan berikan pada masa yang akan datang ya Allah. Tolong ya Allah, kepada Engkau lah kami menyembah, pada Engkau lah kami mohon pertolongan ya Allah. Jadikanlah nikmat-nikmat yang ada pada kami ini ya Allah, kami dapat ingat kepadamu ya Allah. Kami dapat menggunakan nikmat-nikmat-Mu untuk mengingati-Mu ya Allah. Kami dapat melihat nikmat-Mu dan mengingati-Mu ya Allah. Kami dapat mendengar nikmat-Mu dan mengingati-Mu ya Allah. Kami dapat berfikir atas nikmat-Mu dan mengingati-Mu ya Allah. Kami dapat memahami atas apa nikmat-Mu dan kami mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang membersihkan hatinya ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang membiarkan hatinya sakit sehingga kau tutup pintu hatinya ya Allah. Tolong ya Allah, jangan kau golongkan kami di kalangan orang-orang yang hatinya mati dan hatinya tertutup ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna